إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ta'alluq kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegak ialah tanjiziyun qadimun. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Masih lagi di dalam perbahasan sifat yang ke-13, yakni sifat kalam. Masih dalam perbahasan sifat kalam. Dan pada malam ninya sambungnya lagi perbahasan tentang ta'alluq sifat kalam. Hari itu dia menyata dah ta'alluq sifat kalam ni sama bandingannya seperti ta'alluq ilmu, yakni pada pihak muta'allaqnya. Nah, pada pihak tempat yang berta'alluq, tempat yang dibersakut pautkan dengan dia, iaitu perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz. Tapi bezalah. Kenapa beza? Kerana ta'alluq sifat ilmu tu ialah inkisyaf, artinya nyata. Inkisyaf bermakna ittidah, jelas, terang, nyata. Sekalian perkara tu di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila sedia kala lagi tanjiziyun qadimun, dulu sedia kala Allah taala Maha mengetahui segala perkara, sedia kala lagi. Nah, tu. Tidak terdahulu jahil pada ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada ketidaktahuan terdahulu di atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, belum sesuatu tu berlaku, belum sesuatu tu terjadi, Allah tu tahu nyata sedia kala lagi. Nah, adapun ta'alluq kalam hari tu dia kata ta'alluqnya ialah dilalah, artinya royak, menunjuk, memberitahu, mencerita. Mencerita perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz, gitu. Inkisyaf mana nyata di ilmu Allah Ta'ala, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz. Tu. Jadi serupa tu bandingannya pada pihak muta'allaq.
Adapun wajah ta'alluqnya tak bezalah. Kerana ta'alluq ilmu tu nyata. Ta'alluq kalam tu dilalah, royak, cerita. Nah. Baik. Kalau gitu pada malam ni nak masuk lagi menyata. Kata dianya dan bermula ta'alluq sifat kalam. Hijau bagi sifat perkata, artinya berkata-kata. Bila sebut kata ta'alluq ni, kena kepada hak kita terjemuh dalam bahasa Melayu kita tu berkata-kata, beroyak, beritahu, cerita. Boleh kata nak kata orang apa? Nak menunjuk. Ya belakalah tu. Kalau sifat tu kita terjemuh dengan perkata. Kalau samaratus sifat kita terjemuh dengan kata. Kalau ta'alluqus sifat kita terjemuh dengan berkata-kata. Tu dah. Nak kata berkata-kata boleh, berkecek pun boleh, beritahu pun boleh, beroyak pun boleh, boleh belaka, menunjuk pun boleh. Sama arti belaka tu dah. Tu. Supaya juga sifat. Kalau kita terjemah sifat kalam tu nak terjemah penutur pun boleh, perkata pun boleh, perkecek pun boleh, boleh belaka. Tapi naknya dengan makna sifat, artinya satu, makna yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dia Allah taala berkata-kata, Allah taala berkecek, Allah taala memberitahu, mencerita, menunjuk. Ya belaka tu. Gitu. Baik. Dan ta'alluq kalam. Bila sebut kata ta'alluq kalam ni bukan nak cara perkata, perkecek, penutur, bukan. Sininya nak cara berkata-kata atau menunjuk atau memberitahu tu. Ini nak cara sininya. Itu. Jadi memberitahu atau berkata-kata atau mencerita atau menunjuk, meroyak dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah. Lain daripada kalam suruh dan kalam tegah. Ini dia panggil aqsamul kalam min haitsu ta'alluqih. Min haitsu ta'alluqihi, daripada sudut sekira-kira ta'alluqnya perkata tadi tu. Jadi kalam tu tidak terbahagi satu jua. Tapi min haitsu ta'alluqihi, daripada sekira-kira sudut ta'alluqnya, hijaannya. Tu beroyaknya, beritahunya, menunjuknya tu ada beberapa bahagian. Tu mana? Itu satu dia panggil kalamul amr. Kalam yang menunjuk perintah, yang menunjuk perintah dia panggil dah. Kata-kata yang menunjuk perintah. Boleh juga kita kata gitu. Tu kata-kata Tuhan yang menunjuk di atas perintah. Kalamul amr. Contoh seperti kita baca Quran. Aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu dipanggil kalam tu. Tapi kalam sini dengan makna lafzi, bukan kalam nafsi, bukan. Sebab apa? Sebab berhuruf, bersuara. Bila kita baca bunyi suara dan ada huruf aqimu, ada hamzah, ada qaf, ada ya, ada mim, ada waw, ada alif, as-salah, ada alif, ada lam, ada sad, ada lam alif, ada waw, ada ta, marbutah. Jadi itu orang panggil kalam lafzi. Tapi dipanggil kalam Allah Ta'ala juga. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan tanpa sebarang wasitah. Inna ja'alnal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami yang menjadikan akan Quran tu bahasa Arab, supaya kalian tu berakal. Itu. Jadi sebab tu Quran juga dipanggil kalamullah, karena lafaz dan makna daripada Allah.
Kalau lafaz saja, kalau makna saja daripada Allah, lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil hadisun qudsiyun, hadis qudsi. Kalau lafaz dan makna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipanggil hadisun nabawiyun, hadis yang dibangsakan pada Nabi. Gitu. Jadi kalamullah juga Al-Quran kita baca tu. Kemudian apa kita reti bila kita dengar aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hak kita faham tu dia panggil dilalah, pengertian. Oh, Tuhan suruh kita semaya, Tuhan suruh kita keluar zakat, Tuhan suruh kita berjamaah. Tengok. Jadi orang panggil madlulnya, benda yang ditunjuknya ialah tentang perintah semaya, keluar zakat, berjamaah. Maka ni dipanggil kalamul amri, kalamul amr. Kata-kata yang menunjuk di atas perintah Allah Ta'ala. Itu. Ada lagi kita baca wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Contoh, jangan kalian menghampiri zina. Itu dia panggil kalam tu. Apa hak kita retinya? Oh, Tuhan tegah daripada kerja zina, daripada berbuat zina. Maka dia panggil kalamun nahyi. Kalam tegah. Kata-kata firman Allah yang menunjuk, yang merayak, yang memberitahu, yang berkata-kata tentang larangannya. Jadi min haitsu ta'alluqil kalam, daripada sudut ta'alluq khija kalam, maka kalam tu terbahagi kepada beberapa bahagi. Mana? Kalamul amr, kalam perintah. Kalamun nahyi, kalam tegah. Kalamul wa'di, kalam yang menunjuk di atas janji baik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu dia panggil kalam al-wa'du. Kalam yang menunjuk di atas janji baik. Ada lagi kalamul wa'id, dipanggil kalam kata-kata Allah, firman Allah yang menunjuk di atas janji buruk. Itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Tengok cerita pasal neraka jahannam. Itu dipanggil kalamul wa'id, kalam Allah, perintah Allah yang menunjuk di atas janjian buruk daripada Allah. Pak. Lagi kalamul khabar. Tu cerita. Cerita perkara yang berlaku, yang telah berlaku. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Contoh tu cerita pasal Nabi Adam, pasal para anbiya-nya, pasal Firaun ke. Ikutlah. Itu dia panggil kalamul khabar. Ada lagi kalamul istikhbar. Tuhan cerita benda hak lagi akan berlaku. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tengok. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Zalzalah, dikocok sekocok-kocok sehabis kuatnya. Maka benda tu tak berlaku lagi. Hak sekarang ni berlaku ni, gempa bumi sikit-sikit itu tu bukan kegoncangan zalzalah lagi. Belum lagi. Jadi lagi akan berlaku benda tu.
Wa qala al-insanu ma laha, lalu berkata oleh manusia, apa berlaku ni? Apa nak jadi pada bumi ni? Nah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha ila akhir. Itu. Jadi ada orang panggil beberapa pembahagian kalam dari sudut ta'alluq, bukan daripada sudut sifat. Adapun sudut sifat itu tidak ada pembahagian, satu saja sifat, pekecek, berkata, penutur Allah. Hak kita kata kalamun nafsi bimaknal ismi tu. Satu saja yang ada di zat Allah Taala. Orang panggil penutur, berkata, pekecek. Adapun dari sudut berkata-kata, itu berkata-kata tu ta'alluq dia tu. Berfirman, dari sudut berkata-kata, berfirman, berkecek, beroyak, beritahu, menunjuk. Hak ni dibahagikan pembahagian kalamnya. Ada berkecek pasal perintah, ada berkecek pasal larangnya, ada berkecek pasal janji baik, ada berkecek pasal janji buruk, ada berkecek pasal khabar yang lepas, ada berkecek pasal khabar yang lagi akan datang. Ini dia panggil pembahagian kalam dari sudut ta'alluqnya, min haitsu ta'alluqil kalam. Maka kata dia sini, dan ta'alluq kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah. Mana daripada lain daripada kalam amar dan kalam nahyi. Ini di atas satu pendapat ulama, iaitu disyaratkan kalamul amar dan kalamun nahyi mesti kena ada ma'mur dan manhi. Mesti ada orang yang nak disuruh dan orang yang nak ditegah. Ini qaul yang tidak rajih ni. Qaul yang tidak rajih. Karena nanti dia akan sebut qaul yang tidak meletakkan syaratnya, semua kalam, semua orang panggil ta'alluq kalam tu qadim belaka. Tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala. Jadi di atas pendapat ni, selain daripada kalamul amr dan kalamun nahyi. Mana selain daripada tu? Iaitu kalamul wa'du, kalamul wa'idu, kalamul khabar, kalamul istikhbar. Itu khabarnya tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala lagi Tuhan royak, Tuhan menunjuk, Tuhan beroyak, Tuhan beritahu, Tuhan berkata-kata. Luluh sedia kala. Tu dah. Tu. Jadi Tuhan nak janji syurga, janji neraka. Tuhan nak cerita pasal Fir'aun, pasal Namrud, pasal Qarun, pasal Ya'juj Ma'juj, pasal Ashabul Kahfi, kau gapo. Itu sedia kala lagi. Luluh sedia kala. Benda tu tak berlaku, Tuhan siap dah nak cerita benda tu. Bukan nanti benda tu berlaku baru Tuhan boleh cerita dak. Benda tu tak berlaku lagi, tak wujud lagi. Makhluk bahkan sebutir pasir pun tak ada lagi. Tuhan sudah siap dah dia nak cerita gapo. Benda hak lagi akan berlaku, benda hak nak janji baik, nak janji buruk, siap dah. Itu dia panggil tanjiziyun qadim tu. Tanjizi makna luluh, qadim sedia kala. Sedia kala lagi. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, Tuhan tu sudah yu'iddu kalaman. Tuhan tu dah mempersediakan apa hak dia nak bercakap, apa hak dia nak berkata. Tapi hak tu tidak berhuruf, tidak bersuara hak tu. Itu dah. Dia panggil kalamun nafsaniyun. Dia panggil kalam nafsi bimakna nafsani. Ta'alluq tanjizi qadim, sifat kalam Allah Ta'ala tu dia panggil kalam nafsi bimakna nafsani. Kalam nafsi juga, tapi bukan sifat. Dia orang panggil ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim, sifat kalam Allah. Dipanggil kalam nafsi bimakna nafsani. Ada berapa? Banyak.
Banyak mana tak boleh nak bilang. Nah. Itu dah. Sehingganya kalau dijadikan air laut, dakwah sebagai nak menulis, maka kering air laut tu tak habis lagi. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalaulah air laut ni dijadikan dakwah untuk menulis kalimatu rabbi. Kalimat ni orang panggil apa? Kalimatun nafsaniyah. Itu dah. Kalimatu rabbi ay kalimatun nafsaniyah. Bukan kalimah, kalimah hok ada huruf ada suara ni bukan. Nah, kalimatun nafsaniyah. Kalimah hok dibahasa kepada zat Allah Taala. Apa? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Hak Tuhan yu'idu kalaman, hak Tuhan mempersediakan gapo hak Tuhan nak berayak. Banyak. Kering dulu air laut tu masih belum selesai menulis kalimatu rabbi. Itu dah. Tapi hak tu bukan banyak. Lagi pula bukan wujudiyah, amrun i'tibariyah dia panggil. Nah. Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal juga. Nah. Tu. Jadi kalau dibuka hijab pun tak nampak tu. Nah, tapi diberi faham. Diberi reti dia panggil, sebab amrun iktibariyah ni sah untuk difaham. Sah untuk difaham. Kalau untuk nampak itu pasti kena wujudiyah. Kullu maujudin yasihu an yura. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk dinampak. Nah. Jadi sebab tu Tuhan berkecek dengan Musa alaihissalam tu apa makna? Kata ulama Asy'ariyah, Allah bukakan hijab maknawi, tabir yang maknawi, diberi kepada Nabi Musa pendengaran yang lain, penglihatan yang lain, untuk mampu Nabi Musa alaihissalam tu mendengar dan melihat sifat kalam nafsi Allah Ta'ala yang wujudiyah, yang bahasa sungguh lagi ada. Boleh lihat, boleh. Kenapa? Kullu maujudin yasihu an yura, yasihu an yasma'. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk dinampak dan sah untuk didengar. Kemudian diberi faham. Diifhamkan kepada Musa alaihissalam apa ya Allah Ta'ala nak khitab. Hak tu amrun iktibari. Tidak berhuruf, tidak bersuara juga. Itu dah. Habis. Payah sikit sifat kalam ni. Jadi di atas satu pendapat, kalamul amar, kalamun nahyi ini tanjiziyun hadisun, baru luluh, baru ada. Itu dah. Cuba tengok. Dia kata kalau selain daripada kalamul amar, kalamun nahyi, hak tu tanjiziyun qadim. Ini atas satu qaul ni. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, adapun takluk kalam. Adapun takluk kalam, mana berayak, beritahu, berkecek dengan nisbah kepada keduanya, dengan nisbah kepada suruh dan tegah. Itu keduanya, yakni suruh dan tegah. Maka jika tiada disyaratkan pada keduanya, pada kalam suruh dan tegah tu ada yang disuruh dan yang ditegah, yakni ada orang yang disuruh dan ada orang yang ditegah, yakni dipanggil mukallaf, makmur dan manhi. Ini kau rajah. Maka demikian juga. Apa artinya demikian juga? Artinya erti demikian juga tu tanjiziyun qadimun juga. Itu dia panggil artinya tu nak tafsir wajah syabah bagi demikian juga. Lagu mana demikian juga? Lagu tu juga. Artinya erti lagu tu juga. Artinya erti demikian juga tu tanjiziyun qadimun juga. Hak ni kau yang rajah ni.
Jadi kalau di sisi qaul yang rajih, semua jenis aqsamul kalam min haitsu ta'alluqil kalam, semua jenis pembahagian kalam dari sudut ta'alluq kalam, khija kalam, semua tanjizi qadim. Tak disyaratkan ada makmur manhi dulu. Jadi Tuhan nak suruh semaya, nak suruh puasa, nak suruh tutup aurat, itu sedia kala lagi Tuhan sudah yu'iddu kalaman. Tuhan sudah mempersediakan apa hak Tuhan nak suruh, nak teguh. Tak disyarat kena ada orang yang nak disuruh dan orang yang nak teguh. Tak disyarat. Tu dah. Maka orang tanya, maka tak jadi bodoh ke? Kalau ada dah orang panggil kalamul amr, kalamun nahi, sedangkan makmur dan manhi belum ada. Orang yang nak disuruh dan orang yang nak diteguh tu belum ada. Tiba-tiba ada dah kalamul amr, kalamun nahi. Apakah orang panggil tidak bodoh gitu? Maka jawabnya tidak bodoh. Kenapa? Kerana itu dipanggil yu'iddu kalaman, mempersediakan akan kalamul amr, kalamun nahi. Bukan duk suruh sungguh dah, bukan duk larang sungguh dah. Sebab orang yang nak disuruh, orang yang nak dilarang belum ada lagi. Kayak gitu. Ibaratnya seperti kita. Belum ada lagi anak. Nah. Bila dah orang panggil lekat perut bini kita, dapat anak, beranak, kecil baby lagi, kita tu sudah dah ada cadangan dalam hati kita. Anak aku nanti umur 7 tahun, aku nak suruh dia semaya. Nanti umur 10 tahun, aku nak suruh dia tutup aurat. Aku nak ajar yang ngaji Quran. Aku nak reti agama, nak kenal Tuhan, nak kenal Nabi, nak saya ke Tuhan, saya ke Nabi. Dalam hati kita tu cedek dah. Tapi bukan duk suruh selalu moga anak baru beranak tu kan. Maka adakah orang panggil bodoh? Orang tak panggil bodoh. Kalau bodoh ni kita duk kecek sungguh dah. Anak kecek lagi. Semaya tu baru bodoh orang panggil. Sedangkan masa tu bukan duk kecek sungguh. Lepas tu kita mempersediakan gapo, duk cedek gapo kita nak kata ke anak kita. Maka bukan kata selalu dah. Maka orang tak panggil hijab bodoh. Tu orang panggil misal li taqribil fahmi saja. Contoh untuk mendekatkan faham saja. Adapun kita cedengan kita tu boleh jadi berubah, boleh jadi hilang, boleh jadi kita tak tahu. Nak cedek gapo, nak suruh anak boleh jadi belaka. Karena kita tu makhluk. Adapun Allah Ta'ala, hak dia nak suruh kita semaya, kita puasa, kita haji, kita keluar zakat, kita tutup aurat, kita jihad fi sabilillah, kau gapo Tuhan nak suruh tu siap. Tuhan siap dah. Duk sungguh dah di Tuhan. Sedia kala lagi. Belum ada kita tu duk sungguh dah di Tuhan. Itu. Bukan duk ada di Tuhan, duk sungguh dah di Tuhan. Tuhan sudah mempersediakan yu'iddu kalaman amr, kalaman nahyan, kalaman amran, kalaman nahyan. Tuhan yu'iddu dah. Tuhan mempersedia dah. Tuhan duk cedek dah. Tuhan duk sedia dah. Bukan nanti ada kita dulu barulah Tuhan pun nak suruh gapo kau ada. Kalau lagu tu jahil lah Tuhan. Tak. Jadi tak disyaratkan ada makmur manhi. Baru Tuhan tu adanya orang panggil kalamul amr, kalamun nahi. Tak disyarat. Maka di atas pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan ada makmur manhi, ada orang yang nak disuruh dan orang yang ditegah, maka nisbah ta'alluq kalam, nisbah hija beroyak, hija memberitahu, berkecek berkata-kata ni dengan kata-kata suruh, kata-kata larang, itu juga tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala lagi. Jadi bukan hanya kalamul wa'du wal wa'idu wal khabar wal istikhbar saja tanjiziyun qadimun. Semua qadim, semua tanjizi qadim. Semua luluh sedia kala lagi. Tuhan tu mempersediakan apa hak dia nak khitab, nak tuju cakap kepada mukhatab. Kepada orang yang nak dituju cakap. Mukhatab ni maknanya orang yang nak ditujukan cakapan perintah tersebut ataupun larangan tersebut ataupun
janjian tersebut, janjian baik tersebut, janjian buruk tersebut. Itu. Ataupun cerita tersebut. Ikutlah. Gitu dah. Ini qaul yang rajih ni. Qaul yang rajih, semua jenis takluk kalam tadi tu qadim belaka tu. Hatta kalamul amr dan kalamun nahyi pun qadim juga. Pasal tak disyarat pun kena ada orang yang nak disuruh, orang yang nak ditegah dulu, tak disyarat. Tu qaul yang rajih tu gitu. Maka jika dan jika disyaratkan dia, tu dah. Dan jika kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan disyaratkan dia yang disuruh dan yang ditegah tu. Ada juga satu qaulnya mengatakan kalamul amr, kalamun nahyi. Firman Allah yang menunjuk di atas suruh perintah dan firman Allah yang menunjuk di atas larangan, ini disyaratkan ada orang yang nak disuruh dan ada orang yang nak dilarang. Ini ada satu pendapat ulama. Lagu mana jadinya? Nescaya adalah takluk kalam pada keduanya, pada suruh dan tegah itu suluhiyun qadimun, patuk padan sedia kala. Patuk padan sedia kala tu takluk kalam pada keduanya, pada kalam amar dan kalam nahyi suluhiyun qadimun, dahulu daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Jadi sebelum ada kita tu, dia panggil patuk pada sedia kala, bukan luluh sedia kala dak. Tu sebab tak ada lagi orang yang nak disuruh dan orang yang nak ditegah. Mukallaf belum ada lagi. Gitu. Lepas tu Tuhan tak tahulah nak suruh gapo, nak larang gapo. Dak. Tuhan tahu dah nak suruh gapo, nak larang gapo. Maka nisbahnya orang panggil kalamul amar, kalamun nahyi sebelum daripada adanya mukallaf, adanya makmur dan manhi. Di sisi qaul ni dikata ta'alluq suluhiyun qadimun, patuk padas dia kala. Gitu. Bukan tanjiziyun qadimun dak. Patuk padas dia kala. Tu layak sedia kala. Pasal Tuhan tak jahil. Jangan pula kita kata kalau gitu Tuhan tak tahu lagi lah nak suruh gapo dulunya. Belum ada kita ni. Bila dia buat kita barulah Tuhan nak suruh gapo suruh semaya kot. Suruh tutup aurat hak ni suruh semaya 2 waktulah. Hak ni sewaktu. Lalah sekali kita umat Nabi Muhammad 5 waktu. Dulunya 50. Tuhan tak tahu juga tu. Tu dalilnya Tuhan tak tahu. Bukan jangan kecek lagu tu. Ni bahaya ilmu akidah ni kalau kita tak mengaji betul-betul, buat sambil-sambil lewa. Ada di kalangan kita ni yang iktikad Tuhan pun jahil juga. Sebab mula-mula hidup suruh Nabi Muhammad ni semaya 50 waktu. Muju Nabi Musa hak ertinya kata kita ni malah. Suruh Nabi Muhammad pergi minta takhfif, minta kurang. Daripada 50 kurang 5, 45. Kurang pula jadi 40. Kurang pula jadi 35. Lepas tu kurang pula jadi 30. Kurang jadilah 5. Jadi Tuhan pun jahil juga dia ayat. Tak tahu kita ni malah hangit. Orang iktikad itu kafir dah. Kafir selalu dia kata. Kerana dia isbat Tuhan ni jahil, tak tahu. Dah kalau Tuhan jahil, Tuhan tahu apa Tuhan tak buat lima lalu dah awal-awal. Dia tak reti. Dia tak reti ta'alluq panggil qada' mu'allaq dengan qada' mubram, dia tak reti. Ada pun 50 waktu tu orang panggil qada' mu'allaq. Qada' mu'allaq, hak Tuhan tetap di lauh mahfuz. Hak Tuhan tetap di lauh mahfuz. Ada pun 5 waktu, hak ni qada' mubram dia panggil. Qada' mubram ni tak boleh nak ubah dah. Adapun qada' mu'allaq, hak tu boleh ubah. Kerana hak tu Tuhan suruh qalam tulis di lauh mahfuz. Dengan bahawasanya umat Nabi Muhammad ni
permulaan difardukan sembahyang 50 waktu. Kemudian jika diminta doa, diminta oleh Nabi Muhammad untuk kurang, maka dikurang 5. Ila akhir, gitulah. Itu dia panggil qada muallaq, dia panggil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turaddul qada illa bid-du'a. Tidak boleh mengubah takdir qada itu melainkan dengan doa. Qada mana hak boleh ubah dengan doa, dengan permintaan itu? Qada muallaq. Bukan qada mubarram. Qada mubarram tak akan boleh diubah. Kerana hak tu hendak sedia kala. Tanjiziyun qadimun, luluh sedia kala pada sifat penentu Tuhan. Tuhan nak, Tuhan tentu sedia kala dah. Bahawasanya apa nama ni? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni difardukan sembahyang 5 waktu. Dan Tuhan telah sedia dah gapo hak Tuhan nak tuju cakap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedia kala lagi. Kalau kita berlaku di atas pendapat yang awal tadi, luluh sedia kala dah. Tuhan nak suruh kita sembahyang 5 waktu tu luluh sedia kala. Kalau berlaku di atas pendapat ni, disyaratkan ada dulu Nabi Muhammad, ada dulu kita mukallaf, ma'mur dan manhi. Maka dikatakan kalamul amr tadi, nak suruh kita semaya itu patut pada sedia kala dah. Karena Tuhan tak jahil. Tuhan nak suruh gapo, nak larang gapo tu Tuhan tahu sedia kala dah. Dan Tuhan sedia dah gapo hak Tuhan nak kata tu. Tu lagu tu. Dan tanjiziyun hadisun, dan tanjiziyun hadisun tu atah pada kata suluhiyun qadimun. Pasal sepepak baru kata lagu ni. Dan jika kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan disyaratkan dia mukallaf, dia yang disuruh dan yang ditegah, dia makmur dan manhi, nescaya adalah takluk kalam pada keduanya, pada kalam suruh dan tegah itu tanjiziyun hadisun, luluh baru, yakni baru luluh. Bila baru luluh tu? Kemudian daripada ada keduanya, yakni kemudian daripada mula ada keduanya. Siapa keduanya ni? Yakni makmur dan manhi, orang yang disuruh dan orang yang ditegah. Iaitu mukallaf lah. Bila mula ada orang yang nak disuruh dan yang ditegah, maka baru luluh. Betul-betul terjadi, betul-betul berlaku dah orang panggil kalam suruh dan kalam tegah tadi. Ni di atas satu pendapat. Itu. Jadi pendapat yang mudahnya, ta'alluq kalam ni semua tanjiziyun qadim belaka. Senang gitu. Semua qadim belaka. Mana? Tuhan nak suruh, Tuhan nak larang, Tuhan nak janji baik, Tuhan nak janji buruk, Tuhan nak cerita gapo hak berlaku dah, lagi akan berlaku, ikutlah apa-apa sahaja. Itu Tuhan sudah luluh sedia kala mempersediakan apa hak Tuhan nak tuju cakap. Yu'iddu kalaman tu sedia kala lagi. Tanjiziyun qadimun. Senang. Tak disyaratkan ada dulu orang yang nak disuruh dan ditegah. Tu dah. Mukhatab tak disyaratkan ada. Mukhbir tak disyaratkan ada. Makmur manhi tak disyaratkan ada. Luluh sedia kala lagi. Tuhan mensediakan apa hak Tuhan nak kata. Luluh sedia kala. Itu dia panggil tanjizi qadim. Itu. Ni orang panggil kalimatun nafsaniyah. Ataupun kalimatun nafsaniyah itu ma hasala bil masdari nafsi. Ataupun kita kata kalam nafsani. Dia panggil kalam masdari nafsi. Kalam nafsi bimakna nafsani. Ma hasala bil masdari nafsi itu dah panggil kalam kalimatun nafsaniyah. Gitu. Kalimatun nafsaniyah. Hak ni semua qadim. Kalau bunyi hak nafsi ni semua qadim sebab dibahasa pada zat. Tu kalam nafsi bimaknal ismi qadim. Hak ni sifat. Hak ni sifat dia panggil. Hak kita terjemuh dengan perkata, penutur, pekecek. Kalam nafsi bimakna nafsani, ni tanjiziyun qadimun.
hak lulus dia kala yu'iddu kalaman. Nah, Tuhan mempersediakan apa hak Tuhan nak kata. Sedia kala lagi. Tak kira kata tu suruh ke, kata larangan ke, kata apa? Janji baik ke, kata janji buruk ke, kata tentang cerita khabar benda hak telah berlaku ataupun istikhbar benda hak lagi akan berlaku ke, semuanya qadim. Tu. Kemudian ada lagi ma hasala bil masdari nafsi dipanggil kalimatun nafsaniyah. Nah, hak tu semua qadim berlaku. Kalau sebut nafsi nafsani, nafsaniyah, hak tu semua qadim sebab dibangsakan pada zat. Tak berhuruf, tak bersuara. Tapi sifat hanya satu. Kalam nafsi bimakna ismi itu satu. Perkata, perkecek, penutur. Itu. Adapun kalam nafsi bimakna nafsani, hak ni kalam dari nafsi dia panggil. Hak ni banyak dan tidak wujudiah, bukan bahasa ada, hanya amrun iktibar. Gitu dah. Tu. Kemudian ma hasala bil masdari nafsi juga begitu juga. Tak berhuruf, tak bersuara belaka tu semua tu. Tapi qadim. Banyak dan tidak boleh menghabisi. Walaupun kita tak guna dakwah atau air laut kering atas muka bumi. Pokok-pokok semua kita guna sebagai pen-pena. Tetap tak akan selesai. Itu dia mubalarah menunjuk kata Tuhan tidak kelu. Tuhan tidak kelu. Lagu tu. Habis. Ada pun satu lagi dipanggil kalam lafzi. Dia bila sebut kata kalam ni ada tubik dua. Satu nafsi, satu lafzi. Nah. Hak kita duk cara dalam ilmu tauhid ni kalam dengan makna nafsi. Hak qadim. Nafsi dengan makna ismi, sifat. Nafsi bimakna nafsani, tanjiziyun qadimun ta'alluqus sifat. Nah, nafsi bimakna kalimatun nafsaniyah itu ma hasala bil masdari nafsi, nafsani tadi. Itu. Hak tu semua tu qadim belaka tu. Tak berhuruf, tak bersuara, tapi sifat hanya satu. Adapun pembahagia tu pembahagia kalamul amr, kalamun nahyi, kalamul wa'du wa'idu, wal khabaru wal istikhbaru itu min haitsu ta'alluqil kalam, daripada sudut ta'alluq kalam, tugas kalam. Yani hak kita terjemuh berkata-kata tu. Dari sudut berkata-kata, berfirman, beroyak, berkecek, beritahu, menunjuk, hak tu ada pembahagian kalam. Adapun dari sudut diri dia tu sifat, tak ada pembahagian, satu pada sifat, bersangatan tunggal Allah pada sifatnya. Hak tu hak kita terjemah penutur perkata tu, perkecek tu. Hak ni qadim, tak berhuruf, tak bersuara. Satu lagi dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi ni hak berhuruf, bersuara, tapi dipanggil kalamullah juga. Pasal Allah yang menjadi direct, tanpa sebarang campur tangan makhluk. Yakni lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Kalau dalam bahasa Syriani dipanggil Taurat, Ibrani dipanggil Injil. Apa lagi? Zabur dalam bahasa Syriani juga kalau tak silap. Dia ada bahasa lain gitu. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil Quran, Furqan. Itu. Pak kita tu. Tu pun dipanggil kalamullah juga. Tapi bukan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, bukan. Dipanggil kalam lafzi. Tu dah. Kalam lafzi yang berhuruf dan bersuara. Tapi ditegah oleh ulama kata makhluk. Tak boleh. Sebab apa ulama tegah kita kata Quran ni makhluk? Sebab Al-Quran dan Al-Kalam ini dua perkataan yang muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Bersatu pada makna, berlainan pada sebut. Jadi bimbangnya kalau kita pergi sebut Quran makhluk, takut orang ingat kata sifat kalam Allah yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Maka kafir siapa yang etikot lagu tu. Maka sebab tu tak boleh kata Quran makhluk. Sehingga di zaman Mu'tazilah, di zaman Abbasiyah tu, kerajaan Islam ketika tu
terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah inilah yang mengiktikadkan Quran ni makhluk. Nah. Dan di zat Allah tidak ada sifat kalam. Kerana bagi Mu'tazilah apabila disebut kalam pasti berhuruf dan bersuara. Maka huruf suara pasti baru. Maka benda baru mustahil ada di zat Allah Ta'ala. Maka mustahil di zat Allah ada sifat kalam, ada sifat perkata penutur. Apalagi kalau mensediakan berkata-kata, apalagi kalau perkataan yang dibangsa kepada nafsaniyah tadi itu, lagilah tak ada. Maka Mu'tazilah ingkar sifat. Bila ingkar sifat, ingkar ta'alluq sifat, ingkar samaratus sifat, ingkar ma hasala minat ta'alluqis sifat, habis ingkar belaka. Jadi di sisi Mu'tazilah Allah tidak ada sifat kalam. Sebab tu digelarkan Mu'tazilah tu Mu'attilah, kerana mereka tu mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Lalu ayat Quran kata wa kallamallahu Musa taklima, itu dia panggil kalam dengan makna majazi saja, bukan hakiki. Artinya Allah menjadikan pokok bercakap, pokoklah hak sebenar-benarnya bercakap dengan Nabi Musa, tapi dinisbah kepada Tuhan yang bercakap secara majaz, gitu. Tu dipanggil puak Mu'tazilah. Maka ulama-ulama kita tu di zaman Mu'tazilah fitnah Quran makhluk tu ramai mana yang kena tangkap. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Bukhari itu siap mengarang kitab. Khalqul af'alil ibad. Itu lawan puak-puak Mu'tazilah tadi. Lawan puak-puak Mu'tazilah. Jadi kesimpulannya, kita orang ahli sunnah wal jamaah, kalau kalam dengan makna sifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Lagi pula satu dipanggil perkata, kalam nafsi bimakna ismi. Kalau ta'alluqus sifat tanjiziyun qadimun, kalam dengan makna ta'alluqus sifat itu dipanggil kalam nafsi bimakna nafsani. Luluh sedia kala Tuhan mensedia ke gapo hak dia nak kata, dan ada pembahagiannya. Mana dia nak kata yang menunjuk di atas suruh, dia nak kata benda hak menunjuk di atas larang, tegah. Dia kata benda hak menunjuk di atas janji baik, janji buruk, benda hak telah berlaku dan lagi akan berlaku, khabar wal istikhbar. Itu. Kemudian ma hasala bil dari nafsi atau ma hasala bit ta'alluqi, kalau itu panggil kalimatun nafsaniyah. Banyak tak berhuruf, tak bersuara, tidak boleh dicatat, tidak boleh dihinggakan. Kalau kita nak catat tu kering air laut tak habis lagi. Itu disebut oleh Quran gitu. Adapun kalam yang ada huruf, ada suara, ini panggil kalam lafzi. Kalam lafzi. Kalam Allah Ta'ala juga, tapi dipanggil kalam lafzi. Boleh kita kata kalam Al-Quran ni makhluk. Kalau kita kata yang berhuruf, bersuara ni makhluk, boleh. Yang dimaksudkan makhluk tu ialah huruf dan suara. Boleh. Tapi memang tak orang yang kata Quran makhluk tu bukan huruf suara tu, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Maka tak boleh cakap gitu. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak boleh kamu buat talbis, buat kesamaran di antara yang hak dengan yang batil. Maka ulama sadduz zara'i, tutup pintu daripada terbuka kesesatan. Ulama memanggil Al-Quran tu makhluk. Apa nak panggil mana? Al-Quran kalamullah qadim. Apa maksud Al-Quran kalamullah qadim? Bukan huruf suara yang ditulis tu. Huruf yang ditulis tu qadim. Yang kita baca keluar suara tu qadim, bukan. Yang dimaksudkan Al-Quran kalamullah qadim, yakni Al-Quran lafzi yang kita baca ni madlulnya menunjuk tu oleh sebahagian daripada madlul yang ditunjuk oleh kalam nafsi yang qadim itu. Jadi hak kita baca aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, gapo hak kita faham? Tuhan suruh kita semaya, keluar zakat,
berjamaah. Itu dipanggil madlul. Jadi madlul ni makna benda yang ditunjuk. Benda hak ditunjuk ni ialah sebahagian benda hak ditunjuk juga oleh kalam nafsi Allah yang qadim. Gitu. Maknanya di zat Allah Ta'ala sedia kala lagi Allah Ta'ala menunjuk di atas wajib semaya, wajib keluar zakat, wajib berjamaah. Itu. Sedia kala. Tapi bukan hak ni saja. Sebab kalam nafsi Allah Ta'ala banyak yang dia tunjuk. Bukan kalam nafsi Allah Ta'ala sifat tu banyak. Yang dia tunjuk tu banyak. Ta'alluq dia tu banyak. Tidak boleh dihak. Tak boleh dihak. Tak boleh disangka. Allah saja yang maha mengetahui. Itu. Ada pun hak kita duk baca ni, kalam lafzi ni, dia menunjuk sebahagian daripada apa yang ditunjuk oleh kalam nafsi yang qadim. Itulah makna Al-Quran kalamullah al-qadim. Jaga-jaga. Jangan ingat kata Al-Quran kalamullah al-qadim. Apa maksud? Yakni huruf yang ada di dalam mishaf itu qadim. Suara itu qadim. Jadi Allah ada suara yang qadim. Di zat Allah ada huruf-huruf yang qadim. Itu kitanya jadi puak musyabbihah, mujassimah, karamiyah, hasyawiyah. Itu sesat juga tu. Tu. Jadi lawannya bagi Mu'tazilah puak hasyawiyah, mujassimah, musyabbihah. Puak hasyawiyah, mujassimah, musyabbihah, iktikad mereka di zat Allah ada sifat kalam. Sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi sifat kalam Allah tu ada huruf dan ada suara. Jadi kalau Tuhan kecek bunyi suara. Yoya bunyi suara. Ya Musa ikhla'na laika. Tu ya Musa tu qadim. Ya tu qadim. Mim pada Musa tu qadim. Dan suara Tuhan tu qadim. Sedia kala. Tu puak hasyawiyah, mujassimah, musyabbihah. Kalau Mu'tazilah pula, Tuhan tak ada sifat kalam. Pasal bila kalam mesti huruf suara. Huruf suara mesti baru. Benda baru tak boleh ada di zat Allah. Maka keputusannya tidak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Khairul umuri awsa Tuhan. Sebaik-baik hijau tu yang di tengah-tengah. Tidak melampau pada isbat dan tidak melampau pada nafi. Isbat Allah ada sifat kalam dan nafikan keserupaan kalam Allah dengan kalam makhluk. Lalu Al-Quran ni kalam lafzi yang sebahagian madlulnya benda yang ditunjuk oleh Al-Quran kalam lafzi ni ialah sebahagian benda yang ditunjuk oleh kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ulama tegah kita panggil Al-Quran makhluk. Tak boleh. Kena kata Al-Quran kalamullah yang qadim juga. Tak maknanya kenapa? Al-Quran kalamullah yang qadim artinya Al-Quran madlulnya adalah sama dengan sebahagian madlul yang ditunjuk oleh sifat kalam Allah yang qadim. Itu makna Al-Quran kalamullah yang qadim. Situ. Adapun Mu'tazilah Al-Quran makhluk, bukan qadim. Zat Allah tidak ada sifat kalam. Adapun hasyawiyah, mujassimah, musyabbihah, Al-Quran ialah kalam Allah yang qadim dengan makna di zat Allah ada huruf bota dan suara yang qadim zat Allah Ta'ala. Spekih lalu duduk di zat Allah Ta'ala. Ada. Kena bila beza. Antara ahli sunnah wal jamaah dengan ghair ahli sunnah wal jamaah. Yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Habis. Kemudian kata dia dan mustahil lawannya iaitu lawannya kelu. Tengok. Sebab apa dia awak mari kelu ni? Sebab dia terjemuh kalam dengan erti berkata-kata. Dia terjemuh kalam dengan makna ta'alluq sifat. Bukan diri sifat. Kalau sifat terjemuh kalam nafsi bimakna ismi dengan makna perkata, lawannya bisu. Gitu. Perkata pekecek, lawannya bisu. Kalau berkata-kata yang dibangsa pada nafsi, dia panggil kalam nafsi bimakna nafsani, terjemuh dengan berkata-kata, lawannya kelu. Gitu. Lawannya kelu. Kita sambung semula pula.
wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.